Baik, seterusnya berkuat kuasa 1 Mac, individu berusia 18 tahun dan ke atas yang merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 namun sudah mendapat dos penggalak tidak perlu menjalani perintah pemerhatian dan pengawasan di rumah atau HSO sekiranya tidak bergejala pada hari pertama. Dan protokol baru ini diumumkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam. Di talian untuk ulasan lanjut adalah Profesor Madya TS Dr. Syamsul Bahari Samsudin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Marlina. Baik, kesesuaian melaksanakan protokol ini ketika kes harian masih catat angka 5 digit. Pandangan Doktor? Ya, secara ringkas saya jawab ianya sesuai dari sudut pengurusan risiko kesihatan dan strategi kawalan jangkitan COVID-19 dalam negara menuju kepada fasa endemik. Jadi protokol baru ini didapati ianya tepat menepati dengan data yang ada dan mengikut maklumat semasa yang ada. Dan kawalan penjagaan saya rasa dilonggarkan ataupun tidak perlu ada lagi kuarantin ini sebab kita lihat trend penularan atau jangkitan varian Omicron pada masa sekarang ini dia amat pantas tetapi dari segi keterokannya paling rendah berbanding dengan varian-varian yang lain. Jadi secara ringkas boleh saya katakan di sini ini adalah satu protokol yang mesra rakyat dan mesra ekonomi. Baik, kalau kita boleh lihat balik, ini sebenarnya langkah kita dalam membiasakan diri dalam fasa endemik nanti. Pandangan doktor sendiri, mengapa KKM melaksanakan langkah ini? Apakah benchmark-benchmark yang diambil kira sebelum melaksanakan protokol baru ni? Apakah dia punya perkiraannya? Inilah yang saya katakan tadi, ianya dilihat kerana varian ataupun data yang ada pada masa sekarang ini menggambarkan bahawa varian Omicron ini amat mudah berjangkit. Ianya sama seperti kalau kita ambil sebagai various influenza dan sebagainya, tetapi ianya masih baru bagi kita kerana varian Omicron ini juga atau varian COVID-19 ini juga boleh bercambah ataupun boleh menular dalam bentuk varian-varian lain yang mana kita belum tahu. Sebab itu kita harus lebih berjaga-jaga. Tetapi protokol baru ini yang saya dapat lihat ini ianya memang memberi kelonggaran, dia tidak mengekang pergerakan mobiliti kepada individu yang kita kategorikan sebagai kontak rapat tadi. Dan mereka ini boleh meneruskan aktiviti sosial dan ekonomi mereka. Yang penting mereka ini tidak positif dan tidak bergejala. Dan kalau boleh juga saya kongsikan di sini, secara tersiratnya kita dapat lihat protokol ini menjadi salah satu pemangkin kepada masyarakat untuk lebih bertanggungjawab dalam melengkapkan vaksinasi dan juga pengambilan dos penggalak masing-masing. Ini yang perlu kita tekankan kepada rakyat pada masa sekarang ini untuk melengkapkan dos vaksinasi dan juga dos pelengkap dan dalam masa yang sama meningkatkan disiplin kendiri dalam pematuhan SOP. Ini adalah langkah awal sebelum kita memasuki fasa endemik. Marlina. Baik, ini bermakna pengurangan dari segi protokol ini tidak bermakna kita sudah bebas tapi juga perlu diseimbangkan dengan mitigasi lain seperti kawalan kendiri. Doktor katakan begitu, betul? Betul saya. Okey. Jadi kalau kita seterusnya kalau saya nak bawa juga kita mengambil contoh seperti di UK apabila Perdana Menterinya Boris Johnson umumkan membatalkan semua sekatan berkenaan COVID-19. Adakah doktor melihat dalam masa akan datang ni kita juga akan mengikut jejak UK ni? Mungkin kita juga akan mungkin ke arah ke sana tetapi kita perlu lihat juga dengan cabaran-cabaran semasa sebab cabaran-cabaran dari segi konteks sosio-ekonominya berbeza antara masyarakat barat, masyarakat kita di negara Asia ini, di Malaysia, di Singapura, di Thailand dan sebagainya. Setiap negara mempunyai cabaran ekonomi masing-masing, cabaran sosial masing-masing. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, mungkin di Malaysia ini kita mungkin akan berdepan dengan dua cabaran utama iaitu disiplin kendiri di mana ianya memerlukan tuntutan disiplin kendiri yang tinggi dalam kalangan rakyat untuk memastikan setiap protokol atau setiap SOP yang dikongsikan bersama dengan rakyat itu mendapat impak yang optimum. Jadi kalau kita lihat daripada protokol yang baru ini juga
kita akan dapat kesan di mana kejujuran individu untuk melaporkan gejala semasa membuat ujian artikel dan sebagainya perlu dilaporkan dalam MySejahtera. Itu juga menguji disiplinkan diri rakyat, mendisiplinkan diri semua orang, sebab membuat laporan keputusan ujian tadi, kalau negatif saya yakin ramai yang akan lapor, tetapi kalau positif, adakah rakyat ini akan lapor atau tidak? Sebab mereka tahu apabila lapor ke dalam MySejahtera, ini akan menghadkan perjalanan ataupun pergerakan mereka. Ini cabaran dia, saya rasa. Dari segi dia ialah disiplin rakyat itu sendiri. Baik, doktor katakan ini cabaran, tetapi pandangan peribadi doktor sendiri di tahap mana tahap kepatuhan rakyat Malaysia dengan kawalan kendiri ni? Sebab kita dah berada 2 tahun dalam fasa pandemik COVID-19, mungkin pada satu tahap dah berlaku fatigue, COVID fatigue, mungkin penat dengan, tetapi tahap kepatuhan tu masih di tahap tinggi ke ataupun sudah semakin berkurangan pada pandangan doktor sendiri? Baik, kalau ditanya secara peribadi, memang tahap itu sentiasa berubah-ubah, ya. Kalau tanya saya, kalau dari segi pengurusan risiko, tahap itu sentiasa berubah-ubah mengikut fenomena ataupun mengikut keadaan semasa. Jadi sama ada rakyat bersedia atau tidak, SOP memang tetap akan dinamik, berbentuk dinamik. Kesihatan atau perubatan juga berbentuk dinamik. Jadi setiap perkara akan perlu ditambah baik, perlu ditingkatkan dari segi kualitinya, dari segi pematuhannya dan sebagainya. Tetapi inilah juga antara rakyat bersedia atau tidak, mereka mesti mengikut pergerakan ini. Ianya perlu selari dengan protokol atau prosedur yang bakal disediakan. Dengan kata ringkasnya, bersedia atau tidak, kita harus bergerak ke hadapan. Rakyat harus berubah. Semua pihak perlu berubah. Memastikan bahawa setiap pematuhan ataupun setiap apa yang dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan itu diikut dan dipatuhi dengan baik. Malina. Baik, cadangan mungkin akhir sekali dari doktor, cadangan mungkin ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik dari segi pengurusan risiko kita dalam COVID-19 ni. Ada banyak pandangan berbeza yang dinyatakan oleh rakyat. Mungkin satu langkah tak kena, satu lagi langkah mungkin perlu dilaksanakan. Pandangan doktor sendiri, apakah yang perlu ditambah baik dalam keadaan kita berada menuju ke endemik ni? Baik, yang perlu sentiasa diberitahu kepada rakyat ialah berkaitan dengan knowledge ataupun perkongsian maklumat bersama rakyat. Sebagai contoh, saya lihat di peringkat antarabangsa sudah diumumkan dengan pemberian dos tahunan, pemberian vaksin secara tahunan. Ini kita perlu fahamkan kepada rakyat Malaysia. Kita juga di sini perlu bersedia dengan pemberian pemberian vaksinasi secara tahunan. Ini adalah sangat penting sebab sama ada kita bersedia atau tidak, seperti yang mana saya katakan tadi, kita menuju ke fasa endemik di mana mungkin kita tidak dapat menafikan lagi bahawa kewujudan varian ataupun virus COVID-19 sentiasa ada bersama kita dan kita perlu hidup bersama-sama dengannya dan kita perlu menyiapkan diri kita dengan vaksinasi ini. Jadi dos vaksinasi secara tahunan juga perlu diberi perhatian, rakyat perlu diberi maklumat tentang ini dengan lebih awal supaya rakyat lebih faham dan kurang rejection ataupun penolakan daripada rakyat. Itu pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko, kesihatan persekitaran dan pekerjaan dari Universiti Malaysia Sabah, berkongsi pandangan beliau berhubung dengan protokol baru dilaksanakan susulan daripada pengumuman Menteri Kesihatan semalam.